Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Subhanallah, betapa indahnya muqaddimah surah Al-Mulk ini. Walaupun ianya hanya 30 ayat, namun setiap titipan ayat yang dilontarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kita supaya sedar bahawasanya kekuasaan yang mutlak adalah merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di hari akhirat. Kita mesti kena yakin bahwasanya Allah adalah penguasa. Iaitulah pemerintah yang mentadbir, mengatur, mengurus, memakmur dan menjaga kelangsungan alam ini. Jadi seluruh kerajaan di langit maupun di bumi, hak eksklusif hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala sahaja, dan tiada siapa yang memiliki penguasaan ini illallah, melainkan Allah Azza wa Jalla. Di mana kita lihat penghujung ayat ini menjelaskan bahawasanya kesempurnaan kuasa Allah, di mana dia hanya bukan sahaja memegang pemerintahan alam, tetapi dia juga maha menentukan segala sesuatu yang berlaku di atas muka bumi ini. Allah yang menjadikan semua makhluk, subhanallah, yang menetapkan segala hukum dan peraturan untuk manusia mengikutinya. Jadi kita sebagai umat Muhammad hendaklah sentiasa mengangkat tangan, subhanallah, 10 jari, memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada segala tindak tanduk perbuatan kita hari ini. Hendaklah kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukannya dengan kita mengadu kepada manusia, dengan merasakan manusia makhluklah yang berkuasa melebihi daripada kuasa Tuhan. Ini yang kita jelaskan tadi dalam surah Al-Luqman. Jangan kita menduakan Allah Subhanahu wa taala, kerana kita adalah khadam Tuhan, bukannya khadam manusia. Kalau kita akur kita ini adalah khadam kepada manusia, kita akan kecewa. Dunia tidak akan aman. Kerana apa sahaja yang kita lakukan, kita mengharapkan penghargaan, balasan, kemuliaan daripada makhluk. Namun, orang Islam yang betul-betul yakin dengan janji-janji Allah, dengan nikmat syurga, nikmat pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar keyakinan, dia akan meletakkan dirinya sebagai khadam Allah dalam melaksanakan segala perintah, baik ketika sarra maupun ketika dharra, baik ketika senang maupun dalam keadaan kita susah, hatta terpaksa menggadaikan nyawa sebagaimana yang berlaku di Gaza. Subhanallah, umat Islam yang patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun bangunan telah dibom, hancur, lenyap, Masya Allah, namun keimanan kepada Allah tidak pernah cair di dalam hati-hati mereka, yang sentiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ke titisan darah yang terakhir. Ini yang selalu kita laung-laungkan, bidam, birruh, nafdi kaya aqsa. Selalu kita melaung-laungkan, Khaybar ya Yahud, Jaish Muhammad sawfa ya'ud. Allah, Allah, Allahu Akbar. Semua orang boleh bercakap, tuan-tuan. Tetapi apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, iman kita akan tergugat. Sebab itu hari ini berapa ramai manusia di luar sana yang sanggup menjual agama dengan nilaian dunia. Lantaran itu, di bulan Ramadan yang penuh barakah ini, bermula daripada hari ini, kita kena berani buat perubahan dalam hidup kita. Marilah sama-sama kita meletakkan ketaatan yang sepenuhnya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengimani segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan segala mungkarat, segala apa yang Tuhan tegah. Sebagai seorang hamba yang benar-benar mengaku beriman dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kena mematuhi segala hukum hakam, segala undang-undang yang termaktub di dalam Al-Quran, di dalam Mashaf, kerana Islam adalah agama yang syumul, yang merangkumi seluruh aspek kehidupan, hatta siyasah, wal qanun, wal muamalat, wal munakahat, dalam masalah politik, dalam masalah pergaulan sosial, dalam masalah ibadat, dalam masalah ketenteraan, dalam masalah undang-undang, semuanya mesti mengikut lunas syarak, mesti mengikut apa yang Tuhan telah perintahkan kepada kita. Sebab itu, di awal-awal kewajipan kita sebagai seorang hamba Allah, kita kena sedar
Dalam situasi hari ini lagi menuntut fitnah akhir zaman, kita kena pandai memilih pemimpin-pemimpin, zu'ama, pemimpin-pemimpin, umara yang meletakkan hukum undang-undang Islam di atas pundak kita, di atas tempat yang paling tertinggi, kerana Islam adalah agama yang ya'lu wa la yu'la alaih. Lantaran itu, kita kena sama-sama memahamkan rakyat, kita sama-sama mencerdikkan rakyat, bangun ulama dan umara dan para pemimpin bekerjasama di antara satu sama lain, antara ulama dan juga umara berganding bahu di dalam membangunkan umat, supaya pemimpin yang kita lantik adalah pemimpin yang benar-benar menjaga dan meletakkan hukum hakam Islam sebagai undang-undang Allah di tempat yang tertinggi. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Jangan kita nak mempercaturkan agama ini. Jangan kita menyorong tarik soal akidah, sebagaimana yang berlaku hari ini. Subhanallah, sehinggalah agama Islam dipijak-pijak, diratah. Kita tengok apa yang berlaku di Iraq dan negara-negara Islam hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Dan umat Islam diratah, dilenyek, Masya Allah, ditendang, dibunuh, diperlakukan macam anjing kurap, malah lebih teruk daripada seekor binatang. Allahu Akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kering air mata kita apabila melihat apa yang dilakukan oleh al-Yahud kepada umat Islam di bumi Gaza. Lantaran itu kenapa di bulan Ramadan yang penuh barakah ini, jangan lupa dalam pada kita berdoa, Allahumma barik lana fi Ramadan. Jangan lupa supaya kita selipkan doa kepada umat Islam di Gaza dengan lafaz Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa Gaza wa Gaza wa Gaza fil aman. Lantaran itu lidah kita, jadikanlah lidah kita lidah yang sentiasa basah dengan zikrullah. Amalkanlah zikir-zikir yang agung yang boleh menzahirkan kuasa Allah yang mutlak di dalam jiwa kita. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan di bulan Ramadan yang penuh barakah ini, selalulah kita berdoa kepada Allah. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamah wal Islam, Rabbi wa Rabbukallah. Rabbi wa Rabbukallah. Ya Allah, mohon kepada Allah supaya sepanjang bulan Ramadan ini, subhanallah, Tuhan memberikan kita kesihatan, keafiatan, diberikan masa untuk bertasbih, bertahmid, melakukan amal ibadah, bersedekah, membangunkan diri kita dan juga ummah, memahamkan masyarakat, berkongsi-kongsi ilmu dan keimanan, supaya Islam akan menjadi agama yang sentiasa diagung-agungkan oleh seluruh umat Islam, dan sama-sama beramal dengan menggunakan akal dan panca indera yang Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan segala kebaikan dan kita elakkan daripada perkara yang sia-sia. Jadi surah Al-Mulk ini mengajak kita supaya sentiasa bertadabbur, supaya kita sentiasa mengkaji kebesaran Tuhan di dalam alam ini dengan tujuan yang betul, yang boleh membuktikan kekuasaan Allah, bukannya untuk mencari kekurangan dan kepincangan. Lantaran itu, sebagai seorang murabbiyah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, subhanallah, di rumah, laksanakanlah peranan kita yang terbaik. Ajarkanlah anak-anak kita dengan ma'rifatullah, dengan mengenal Allah melalui tafakkur, melihat kebesaran alam, berfikir sejenak, bermuhasabah sejenak, bawalah anak-anak berjalan, melihat kebesaran Tuhan. Sambil-sambil itu anak-anak, ibu-ibu yang dirahmati Allah sidang pendengar, selalulah memahatkan di minda anak-anak supaya dia berfikir. Contohnya, sebagaimana orang Arab selalu berkongsi dengan anak-anaknya, selalu mereka berkata, "Man yumlikul a'mara", siapa yang menggenggam umur manusia? "Man yunzilul amtara", siapa yang menurunkan hujan-hujan? Allah, Allah, Allah ya mama, Rabbi wa Rabbukum. Kita kena mengajak anak-anak berfikir, siapa yang menjadikan setitis air mani yang hina? Siapa yang menumbuhkan biji benih yang tumbuh sehinggalah kita dapat mengambil manfaatnya? Ajak anak-anak bertafakur, berfikir, ajak mereka merenung tentang keindahan alam yang diciptakan oleh Allah dengan 7 lapisan langit. Allahu Akbar, dengan bintang-bintang yang bertaburan. Subhanallah, banyakkanlah kita bertasbih. Banyakkanlah kita bertasbih bersama dengan anak-anak, memuji kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Lantaran itu, tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, subhanallah, seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana aku nak meningkatkan amalku, imanku yang sentiasa down, merudum, yang semakin turun, semakin turun, semakin turun.
Maka Nabi Muhammad berkata, perbanyakkanlah menyebut kalimah tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang ku mengabdikan diriku hanya untukmu ya Allah, Rabbul Jalil. Antara itu tuan-tuan, sidang pendengar yang dirahmati Allah, sambil-sambil kita menunggu sahur, sambil kita menunggu untuk berbuka puasa, janganlah kita membiarkan bibir kita kaku tidak beristighfar kepada Allah. Selalulah beristighfar, selalulah memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah untuk sama-sama membangunkan Islam di dalam jiwa kita, seterusnya kepada anak-anak, keluarga dan juga masyarakat, kerana perjuangan itu bermula daripada rumah tangga kita sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.